Nah, kita nak apa lagi tuan-tuan? Nikmat Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita macam-macam nikmat dah. Allah nak suruh kita ingat pada dia. Tak, ibunya Allah suruh kita kembali pada dia. Jangan sampai Allah mengambil kita dalam keadaan dipaksa. Paksa ni lagu mana kata ulama? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, lah ni mati tuan-tuan mengejut. Mati mengejut. Tuan-tuan oi. Nah, saya pun tak nak terfikir yang akan satu hari akan ada berita. Apa dia? Kereta motor dilanggar kapal terbang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malam ni kita nak bicara tentang adab-adab kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taubat olehmu kepada Allah akan taubat nasuha. Taubat ni ada dua jenis taubat. Taubat ni sebelum kita nak masuk lebih panjang lagi, taubat ni ada dua jenis taubat. Yang pertama dipanggilkan dia sebagai taubat nasuha. Dipanggil dia sebagai taubat nasuha. Apa maksud taubat nasuha? Taubat yang sempurna. Bila taubat yang sempurna akan melengkapi syarat-syarat dia. Akan melengkapi segala tata tertib yang disusun ulama kepada kita. Maka tiga syarat yang terutama ini kita tak boleh kurang. Sebab apa? Nak dapat taubat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah akan taubat nasuha. Taubat yang sebetul-betul taubat. Taubat yang orang kata taubat yang sempurna. Yakni taubat nasuha mengikut ulama kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Bermula taubat nasuha itu menyesal dengan hati, istighfar dengan lidah, dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya, dan bercita-cita bahawa tiada kembali ia kepada maksiat selama-lamanya. Kata Hasan Al-Basri, taubat nasuha itu iaitu menyesal dengan hati. Merintih dalam hati kita tak mau kembali dah buat maksiat tersebut. Nah, kita bertaubat dengan Allah dengan hati kita. Betul-betul kita kembali kepada Allah, hati yang suci, hati yang bersih. Itu kita bertaubat kepada Allah. Bila mana taubat kita Allah Ta'ala terima, maka diberikan oleh Allah Ta'ala akan taufik. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang Allah Ta'ala terima taubat dia, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Allah bagi taufik kepada dia. Apa taufik? Yakni kata ulama, kemudahan untuk kita melakukan amalan ahli syurga. Kemudahan untuk kita melakukan amal-amal soleh. Nah, amal soleh ni pun satu. Yakni apa dia? Bila kita sebut amal soleh, bukanlah bermaksud amal-amal yang baik. Tetapi yang dimaksudkan amal soleh itu adalah amal yang bertetapan dengan syariat. Bagaimana nak dapatkan amal yang bertetapan dengan syariat? Kita kena mengaji. Kita kena, orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena mengaji ilmu agama. Baru kita dapat boleh lakukan amalan-amalan soleh. Kalau kita tak mengaji, kita tak kenal Allah, kita tak kenal Rasul, maka kita payah nak rasa cinta kepada mereka. Tambah dunia hari ni tuan-tuan caca merbak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia hari ni tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita punya akidah. Jadi kita kembalilah kepada Allah. Bila kita kembali, maka kena jaga adab-adab bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Ada orang dia sebut bertaubat. Bila tanya taubat apa tuan-tuan? Taubat nasuha. Dia tak faham taubat nasuha tu apa dia. Taubat nasuha ini taubat yang sempurna dengan syarat-syarat dia. Ada adab-adab dia. Apa dia? Kata Hasan Al-Basri, bermula taubat nasuha itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa dia kata Hasan Al-Basri? Bermula taubat nasuha itu adalah menyesal dengan hati. Menyesal dengan hati. Aku buat juga, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Tu kata ulama, bila kita memandang seseorang melakukan dosa pada hari ini, janganlah keesokan hari kita menghakimi dia buat dosa. Sebab apa? Kemungkinan dia telah bertaubat malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan kita, sebab apa? Kita rasa diri kita mulia, kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita bagus, sehingga kita memandang hina kepada orang lain. Sehingga kita nampak orang lain jahat belaka, kita baik. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita punya iman. Nah, kemudian apa lagi disebut? Yakni menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah. Menyebut istighfar, meminta ampun dengan lidah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebut. Nah, benda ni kita payah nak buat. Betul dah, akhir zaman ni kita payah nak beristighfar. Kita payah nak meminta ampun kepada Allah. Kita payah nak minta maaf dengan Allah. Rasa pahala yang kita buat tu telah cover segala keburukan yang kita ada dalam diri kita. Tu kita rasa bangga dengan amal ibadat. Kita rasa bangga dengan sedekah kita yang banyak. Sedangkan bimbang takut tak ada nilai di sisi Allah. Disebutkan dalam satu kitab, satu hari malaikat bawa semua amalan satu orang manusia berjumpa dengan Allah. Bawa habis segala kebajikan yang dia buat atas dunia, dibawa habis jumpa dengan Allah. Lalu kata malaikat, wahai Allah, banyak sungguh amal kebajikan si fulan ini, wahai Allah. Lalu kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, kamu hanya melihat banyaknya amal ibadatnya, tetapi aku memandang ikhlas ibadat tersebut. Makna dia, kalau kita buat banyak, tak ada keikhlasan, na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya. Tu kita ni tuan-tuan, puasa setiap tahun kita jumpa dengan Ramadan. Nah, jumpa dengan Ramadan tiap-tiap tahun kita jumpa dengan puasa. Tetapi kita masih berada pada tingkatan yang sama. Apa dia? Puasa orang awam. Lagu mana puasa orang awam? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jimat. Nah, tiga benda tu ditahan. Lapar sungguh. Awak tak buka puasa. Oi, tak boleh sayang. Sayang nak buka puasa sebab apa? Bukan senang nak puasa. Tahan dahaga, tahan jimat, tahan belaka. Tiga benda kita boleh tahan. Tetapi kita tak boleh berpindah pada puasa yang tingkatan kedua. Puasa khusus. Nah, puasa khusus, puasa yang kedua. Tingkatan puasa yang kedua lagu mana? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jimat, tahan segala anggota badan daripada melakukan maksiat zahir ataupun maksiat batin. Daripada kita mengumpat, daripada kita maki hamun, daripada kita mencela, daripada kita dengar benda yang tak baik, daripada kita mengambil hak orang tanpa izin, daripada kita berjalan tempat maksiat, kita jaga. No, nak sampai tingkatan yang kedua ni bukan senang. Kena ada ilmu tuan-tuan. Mau tak ada ilmu tuan-tuan jahanam. Buat akhir zaman ni orang buat amal ibadat ni tuan-tuan, bukan dengan ilmu, ni mereka buat dengan ikut-ikut orang. No, na'udzubillah min dzalik. Tambah pula keluar pula 2-3 hari ni satu statement dari satu orang hamba Allah. Dia sebut apa dia? Dia kata lagi tinggi tuan-tuan, lagi tinggi tempat tuan-tuan sembahyang, lagi tinggi tuan-tuan dekat dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik balhum. Nah, lepas ni Tok Imam kena sembahyang duk atas kubur dekat dengan Tuhan balhum. Nah, dia nak gambarkan ya Allah Taala duduk di arah. Na'udzubillah min dzalik. Tu orang kalau dia tak kenal Allah, dia tak cinta, orang kata dia tak kenal Allah dengan secara mengaji ilmu fardu ain, ilmu tauhid dan sebagainya, maka dia tidak akan rasa cinta. Hanya sekadar rasa takut kepada nak buat dosa, tapi tetap dia buat dosa. Ni ulama sebut pada kita, takut tu sia-sia. Takut tu bagus dah. Tak mau buat dosa tu bagus dah. Tapi still dia tetap buat dosa. Sebab apa?
Sebab dia berani buat. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tambah pula dosa tu dah jadi hobi dia. Tolong. Dia ni kaya dah, tapi kerja mencuri. Oh, mencuri kerja, kaya dah. Sebab apa? Hobi dia mencuri. Nah, RM1 pun tak apa, janji puas, kepuasan mencuri tu. Nah, sama juga dengan orang buat amal ibadat. Orang yang sembahyang awal waktu istiqamah, nah, orang kata istiqamah awal waktu sekian lama, tiba-tiba satu hari tu dia terlewat sembahyang, kehidupan dia rasa gelisah. Sebab apa? Sebab dia dah mula buat awal waktu, tuan-tuan, tiba-tiba rasa hari tu tak sedap duduk, tak tenang. Apa yang aku tak buat lagi ni, apa dia? Duk cek-cek, Allah tak sembahyang ni, pederah pergi sembahyang. Lepas sembahyang rasa lapang dada. Nah, seolah-olah pitikan nombor ekor menang juta. Kalau abang dia lapang dada tu tak boleh cerita. Melainkan Allah berikan ketenangan kepada kita. Bagaimana nak dapat ketenangan? Kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Orang hari ni, nah, dia nak tenang, dia pergi berjalan, bersiar, merata tempat, merata negeri. Dengan tujuan dia nak melihat ciptaan Allah. Betul belum? Tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala perintah kita sembahyang 5 waktu, kita tak buat. Nah, Allah perintah kita suruh bagi sedekah pada fakir miskin, kita tak buat. Jalan habis duit berjuta-juta tak jadi masalah, tapi nak sedekah pada fakir miskin tak boleh. Nah, lepas tu adik di Facebook, orang kata indahnya ciptaan Tuhan. Ketuk kepala baru dia tahu. Nah, nampak ada kita dunia lah. Nah, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena menyesal, hati, lidah serta anggota badan kita tidak melakukan maksiat yang zahir ataupun yang batin. Apa dia zahir? Hak duk dengar benda-benda maksiat, dengar mengumpat, dengar ribah, dengar mengadu domba, dengar cerita orang, tinggal buang. Tuan, tu nak sampai tahap yang kedua. Apatah lagi tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ni tuan-tuan, ulama sufi yang boleh buat, mau kita tak lepas. Nah, tahap yang ketiga, puasa orang yang ketiga ni Pak Long. Orang macam kita ni nampak gaya memang fail lah. Payah nak lepas. Sebab apa? Puasa orang ahli sufi ni tuan-tuan, bukan sekadar tahan jimat, tahan dahaga, tahan lapar, tahan anggota badan daripada buat maksiat, tetapi mereka tahan hati mereka daripada ingat kepada dunia. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak sampai tahap ketiga. Tahan hati daripada ingat ke dunia, ingat Allah. Terlintas sikit, seolah-olah batal puasa mereka. Ni orang sufi baloi. Nah, mau kita tuan-tuan hari-hari batal. Nah, mau Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua diwajibkan puasa yang ketiga. Daripada luaran, dalaman hati wajib puasa. Tuan-tuan, agak-agak berapa ramai yang duk batal puasa? Kes apa batal puasa Ustaz? Agak-agak lepas mayang subuh. Lepas mayang subuh duk bincang dah. Buka puasa nak menteri darah apa? No. Dia bincang dah. Ni dia kata yang oi, lagi kita nak masak makan apa, buka puasa lagi. Subuh baru balik oi, bukan petara. Batal gitu ya. Tu kita balik oi. Boleh gagah kalau nak sampai. Tu sampai orang kata apa dia? Puasa golongan yang ketiga ekstremis kata mereka. No, bukan. Tetapi orang yang dah cinta kepada Allah ni tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja. Tu kita nak sebut pendakwah ni Pak Long, bukan senang. Pendakwah, penceramah, pengkuliah, benda tu beza belaka Pak Long. Jangan pukul sama rata. Nah, ni sembang nak jadi pendakwah, nak sampaikan apa yang Nabi sampai. Nah, cuba masjid tak bagi sampai malam tu, tak mai dah bulan depan. Nah, Long. Nah, bukan senang Pak Long. Bila kita sebut dakwah, nak kena korbankan segala-galanya seperti mana baginda Nabi SAW korbankan. Tolong, Nabi korban segala-galanya untuk tegakkan Islam. Kita hari ni sembang, kita kena ikut sunnah Nabi, kita kena buat apa Nabi buat. Cuba masjid lupa bagi sampui. Nah, bulan lepas imam kita pun ingat, Ustaz malam ni kuliah, minta maaf imam, saya hari ni ada emergency. Selesai. Tolong. Nah, cuba try.
Hak duk sembang kata pendakwah tu balong, cuba try. Tapi jangan try malam ni, try lain hari. Malam ni tak jalan. Nampak ada kita. Sembang boleh tapi nak buat payah. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Tu kata bukan senang tuan-tuan. Nak puasa hati, tahan lapak, tahan dahaga, tahan jimat, tahan perbuatan. Memang cukup payah. Kita kena bergaul dengan orang 24 jam buat amal ibadat. InsyaAllah kita boleh jaga. Tapi kalau kita tak bergaul tuan-tuan, tambah pula hari ni zaman hari ni mudah. Buka-buka Facebook je, tengok hari ni ayat apa sedap. Jam terus balong. Tu kita. Nampak dah kita. Kemudian, dan cita-cita tiada kembali melakukan dosa. Berazam tak mau buat dah. Ya Allah, aku menyesal sungguh-sungguh. Sama juga tuan-tuan. Yang kata dosa ni bukan berzina saja. Tinggal semayang pun dosa balong. Bila kita berazam, aku menyesal ya Allah. Selama ni aku dah tinggal semayang. Aku dah azam. Aku tak mau tinggal dah. Nak semayang bagi penuh. Maka kita kena ganti balik. Qadha balik. Wajib kita ganti hutang kita dengan Allah. Tu baru kita nama berazam. Tidak kembali buat benda tu balik belum. Maka ganti balik semayang yang kita tinggal. Lepas semayang subuh, ganti. Agak tak mau bagi orang tahu kata kita ni qadha semayang subuh. Doa kunut tak ada angkat tangan balong oi. Baca jelah. Tak lagi kalau pak long angkat tangan you kata lah tu mesti qadha subuhnya betul. Orang mulut kita mulut julpah balong oi. Betul balong oi. Nampak ada kita mulut kadang-kadang untuk Allah. Mulut tak ada insurans. Mulut tak ada insurans tuan-tuan. Allah. Hadirin hadirat. Baru ni saya tuan-tuan. Pi mana tak ingat berhenti saat depan sekolah tu. Lama kata nak pergi jumpa cikgu kan tapi buat tak ingat. Berhenti depan sekolah tu tuan-tuan. Berhenti ada satu orang budak. Pendek budak tu. Main naik motor. Kaki tak sampai. Naik motor. Dia budak. Dia bawa motor biasa je lah. Motor kaki tak sampai. Sampai dia parking sebelah kereta saya. Sebelah kereta tu. Orang kata stesen bas. Ada satu orang, 2-3 orang anak muda ni. Dia bawa motor pederah nak mampu laju. Budak ni dia maki sedap belum. Dia maki macam tu. Dia kata bodoh, bengong, anak siapa haram jadah. Mau dia maki. Budak ni belum. Kita tengok terkejut. Mak hang pun bodoh kata ajak kan suruh motor pelan-pelan depan sekolah. Betul dah palung dia maki tu betul lah. Tapi tak kena. Betul salah kawan tu bawa motor laju depan sekolah. Orang lain marah. Dia pederah maki tu. Kita tengok sakan sangat maki. Kita pun buka tingkap. Buka tingkap. Sakan sangat. Dia kata lah ustaz. Ustaz. Sengak tu Yohan. Sakan sangat ah. Mulut hang boleh gagah buat macam mana ustaz? Tanya dia, siapa belah mulut hang kecil-kecil? Dia kata ustaz belah. Besar. Ada juga makhluk asing ni balong. Nak kata pada kita tentang bila kita sebut taubat, tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Hak dulu, hak kata kita tinggal semayang banyak, lah kita start ganti balik. Lepas mayang subuh, buat 2 rakaat. Lepas mayang lohok, buat 4 rakaat. Lepas mayang asar, buat insya-Allah. Sampai satu masa, Allah campakkan rasa macam selesai dah. Allah Ta'ala yang layak campak tuan-tuan. Kita tinggal semayang 30 tahun. Qadha 2 tahun ya, jahanam. Mana padan? Mana padan? Nak pada kita. Kemudian, berazam, bercita-cita tiada kembali akan melakukan dosa. Ni adab dia belum. Menyesal dengan hati, kemudian istighfar dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Sehari-hari buat 100 kali. Jangan termasuk kali semayang. Haklah semayang tu lain lah belum. Luar pada semayang ni, kena ada sendiri. Beli tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni kita ni tuan-tuan. Bila mulut payah nak istighfar, mulut payah nak sebut nama Allah. Apa kata Imam Al-Haddad? Kata Imam Al-Haddad, sesiapa yang susah menyebut nama Allah, maka diri dia mudah ditimpa kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Tu bila mana orang yang Allah cinta, orang yang Allah kasih, orang yang Allah Ta'ala terima ibadat dia, Allah terima dia punya kebajikan, Allah Ta'ala terima dia punya amal jariah, Allah akan campak 4 sifat ni balong. Malam ni boleh 4 sifat ni sudah balong. Apa dia?
Yang pertama, Allah campakkan kesabaran yang tinggi. Nak buat amal ibadat sabar. Bukan boleh buat kelang kabut balik oi. Nah ni semayang sampai Tok Madinah pun tak ada. Ya Allah mana Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada apa. Letih ya balung. Itu pesan guru saya, dia sebut pada dia, buat amal ibadat jangan sampai rasa penat. Tetapi buatlah amal ibadat sampai rasa lazat. Sebab kalau kita buat amal ibadat sampai penat, kita akan berhenti. Nah, berhenti. Nah, berhenti pula bukan berhenti orang kata buat teridak. Berhenti tu pula makan masa nak buat ulang-ulang. Nah, tu hadirin hadirat. Nah, Allah campakkan kesabaran yang tinggi. Nak ambil wuduk, kena belajar cara berwuduk, bukan ikut orang. Semayang kita, nak kena mengaji ilmu fardu ain. Ni kuliah agama, kuliah bab fardu ain, adalah 10 orang. Tolong. Cuba buat majlis ceramah perdana, buat majlis selawat, buat majlis tiket, kau kata zikir ramai-ramai, 1000 orang datang. Nah, sampai bertakbir tuan-tuan, boleh terberak lah seluar punya takbir. Nah, tapi dia tak faham apa yang dimaksudkan takbir tu balong. Hanya sekadar kuat di mulut, tetapi hati tak pecah, hati tak menginsafi, hati tak terasa nak bertaubat, nak kembali pada Allah. Ada balong. Nah, ada. Tu kata orang hari ni orang fasik banyak-banyak. Nah. Main muk dia nak pergi majlis selawat, pakai purdah, pakai macam-macam baloi. Nah, main muk dia naik konsert baloi jahanam. Nah, baloi. Nah, ada. Bukan tak ada baloi, ada. Nah, lepas tu buat status, ya Allah, berilah kemudahan untuk hamba berubah jahanam. Nah, baloi. Esok buat benda sama. Betul lah baloi. Nak bila kita sebut nak berubah, kawan-kawan sekeliling pun kita kena cari yang berubah baloi, yang orang yang dekat dengan Allah. Bukan masih yang sama. Bukan bererti kita tidak terus berkawan dengan mereka. Tetapi kita nak jauhkan seketika supaya hati kita pulih untuk dekat dengan Allah. Bukan makin jauh. Tolong. Ni sembang Allah tuan-tuan. Main majlis selawat, pakai baju putih, jubah putih, kata dia pakai purdah, pakai apa, duk majlis selawat, duk ya hana apa tak faham tu. Bukan kita tak boleh balong dapat selawat, dapat alhamdulillah, dapat. Pahala tu dapat. Cuma kita kategorikan sebagai apa dia? Fasik. Dosa dia buat, pahala pun dia buat. Na'udzubillah min dzalik. Hak mana satu Allah Ta'ala nak terima? Tolong. Nak buat hak mana satu Allah Ta'ala nak terima? Lepas tu bila orang kecam mula, teruk balong dunia lah. No? Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Ta'ala. Tu kata majlis ilmu nak bagi kita kenal Allah, nak bagi kita dekat dengan Allah. Tak ada siapa pun tuan-tuan yang mai. Yang mai pun sebab Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk dia mai. Malam ni balong. Tuan-tuan mai malam ni, sabit tuan-tuan nak mai kan sebab Allah izin. Allah izin tuan-tuan, tuan-tuan boleh mai. Cuba Allah Ta'ala tak izin. Cerah ke depan. Balong. Nah. Minggu lepas dia pergi kuliah subuh di mana tu balong. Allah tengok mau sembahyang jemaah tuan-tuan. 3 sah sembahyang jemaah. Kuliah subuh 5 orang. Nah belum. Nah, bukan belah pucung belum. Belah mana saya tak tahu, terlupa. Belum. Mayang jemaah ramai dah belum oi. Tapi majlis ilmu 5 orang. Hak 5 orang tu pula tuan-tuan oi, 3 orang pekak. Nah, 2 orang tidur, cerah ke depan. Nah belum. Nah, orang Bukit Pucung buat tidur, sumpah pergi buta belum. Bukan bayar mana pun belum. Nah, tuan. Nah, kita nak apa lagi tuan-tuan? Nikmat Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita macam-macam nikmat dah. Allah nak suruh kita ingat pada dia. Taibunnya Allah suruh kita kembali pada dia. Jangan sampai Allah mengambil kita dalam keadaan dipaksa. Paksa ni lagu mana kata ulama? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, lah ni mati tuan-tuan mengejut. Mati mengejut. Tuan-tuan oi. Nah, saya pun tak nak terfikir yang akan satu hari akan ada berita. Apa dia? Kereta motor dilanggar kapal terbang. Entah pernah fikir? Tak ada tuan-tuan. Saya pun tak fikir. Tapi boleh jadi. Sebab apa? Kehendak Allah. Bukan 2 jam. 2 minit lagi nak sampai. Tapi Allah Ta'ala kata mati. Matilah belum. Di mana pun boleh mati. Sebelum di Elmina tu, satu orang profesor tengah duk mengajak kuliah subuh. Mati.
Apalah sangat kita balong oi. Nah, tengah duk mengajak kuliah subuh, mati, semua cemburu. Saya pun cemburu nak jadi macam dia balong. Tapi bukan malam ni, malam lain. Dah nak tobat balong oi. Dosa banyak ni. Nah balong. Dah dosa kata korang punya banyak. Nah balong. Nah Allah. Nah balong, tu nak bak dah kita. Nak kembali pada Allah tu, Allah Taala kepada dia. Rabbana absarna wa sami'na faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah dengar akan siksaan-Mu ya Allah. Bila ni balong yang kita dengar? Duduk dalam kubur baru dengar. Balong, duduk dalam kubur baru nampak siksaan. Maka mereka akan minta pada Allah, faraja'na ya Allah, kembalikan kami atas muka bumi untuk kami melakukan amal soleh. Amal soleh ni pada balong, bukan minta bangun sembahyang malam, tapi hanya minta untuk bangun bersedekah. Yang atas dunia kita bakhil bersedekah balong. Balong, tu nak bak dah kita. Kemudian kata Abi Ibnu Ka'ab, Muaz bin Jabal dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Nah, tu kita nak ni kalimah ni balong, radhiyallahu anhu. Kita minta pada dia, moga-moga Allah Taala meredai dia. Kita pun nak lagu tu lah balong oi. Mati yang Allah redha, mati yang Allah cinta kepada kita. Balong, kita nak lagu tu balong. Apa dia kata? Taubat nasuha itu bahawa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa, seperti kepada kata seperti mana laban susu kembali kepada lubangnya. Balong, taubat sungguh-sungguh kata Umar bin Al-Khattab, taubat seorang manusia seperti mana susu yang dikeluarkan daripada lubang tidak bisa dimasukkan. Bisa pula balong, silap. Balong, tidak boleh dimasukkan balong oi. Nak sumak ke mana susu tu balong oi? Dah keluar masuk keluar, tak boleh masuk dah. Balong, ayak kencing balong keluar. Boleh masuk dia? Nah, kencing-kencing bola botol tuang masuk mulut balik. Gila nama dia balong oi. Tak ada. Abang dah kita taubat sungguh. Jangan kita kata taubat esok masih buat maksiat lebih daripada hak semalam. Kurang sikit tak apa tuan-tuan. Ni lebih daripada hak semalam. Nauzubillah min zalik. Tak pakai tudung tak rasa apa, tak tutup aurat tak rasa apa. Tambah dunia hari ni balong oi. Nah, nu hak depa duk viral dalam TikTok balong. Apa dia? Kena berjoget dulu baru boleh makan free balong oi. Balong, bini siapa saya tak tahu duk berjoget tunjuk punggung balong. Tak tengok rugi. Tengok bila rezeki balong oi. Nah. Nak bak pada kita tuan-tuan ni, dunia lah tak ada sepadah. Nah, na'uzubillah min dzalik. Moga Allah jaga pada kita. Dan kita tengok sedikit kisah Nabi Adam alaihi salam. Apa dia? Nabi Adam ni, dia bertaubat pada Allah lagu mana balong? Bukan macam kita. Nah, dia taubat pada Allah ni bukan macam kita. Kita taubat buat lagi. Nah. Apa dia? Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Makhluk yang mula-mula menangis ni balong, Nabi Adam alaihi salam. Nah balong, orang jantan dia payah teriak balong oi. Orang jantan ni tuan-tuan dia payah teriak. Tapi ada juga, ada. Nah, ada balong oi, nak abang ada kita. Bukan kata tak ada, ada kadang-kadang tu dia main terasa sungguh balong. Nah, hadirin hadirat. Nak abang pada kita ada. Teriak ada. Bukan dia macam merajuk balong, dia merajuk. Nah, hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kisah Nabi Adam alaihi salam. Apa dia? Disebutkan maka pertama-tama orang yang menangis itu adalah makhluk yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Tak kala dikeluarkan dia daripada syurga ke bumi. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, turun ke bumi. Kemudian maka menangislah ia selama 300 tahun dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Kemudian daripada yang demikian itu kerana malu ia daripada Allah Ta'ala. Apa dia sebut pada kita tuan-tuan? Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam ni tuan-tuan kena keluar daripada syurga, turun ke bumi, teriak 300 tahun.
Menangis. Orang Kedah panggil cry. Hello. Nah, nampak lagi tak? Menangis 300 tahun. Bukan masa yang sikit, lama. Kemudian, dan dia tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Tak mendongak langsung. Tunduk rapat. Malu dengan Allah. Kita hari ni buat dosa, tapi tak malu dengan Allah. Malu dengan manusia. Nah, kita malu dengan manusia lebih banyak daripada malu dengan Allah. Padahal manusia tak bagi apa kat kita. Allah yang bagi rezeki, Allah bagi makanan, Allah bagi kesihatan, tapi kita tak malu dengan Allah. Buat juga dosa tanpa bertaubat kepada Allah. Nabi Adam tak angkat kepala, tak mendongak langsung kepala ke langit. Kemudian daripada yang demikian itu kerana malu ia kepada Allah. Malu pada Allah. Kita malu pada makhluk. Tak mai semayang jemaah, tak mai semayang, tak mai di semayang. Tak mai semayang, takut orang kata dia pun mai semayang. Sebab apa? Takut orang kata. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita malu dengan makhluk banyak berbanding malu dengan Allah. Allah punya baik, Allah punya bagus dengan kita ni tuan-tuan. Dia tutup segala keaiban kita. Tak cerita dekat orang. Tapi kita dengan orang kita jaga, dengan Allah kita tak mau jaga. Nak jaga dengan Allah ke mana? Bertaubat kepada Allah. Taubat pada Allah. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan sujud ia satu sujud. Sekali dia sujud ni tuan-tuan, atas bukit Hindi. Berapa lama? 100 tahun. Sujud atas bukit Hindi ni belum? 100 tahun. Kenapa dia? Menangis ia hingga keluar air mata pada bukit Serandik. Sujud tuan-tuan sambil teriak. Tu kita tuan-tuan kalau boleh usaha teriak. Usaha menangis bagi keluar air mata. Sebab apa? Air mata tu nak padam dosa kita belum. Nabi Adam dia punya teriak dia tuan-tuan. Maka keluarlah air mata pada bukit Serandik. Maka ditumbuhkan Allah pada demikian bukit itu. Daripada air matanya akan Darsiti. Tuan-tuan, asbab menangis Nabi Adam di atas satu bukit dalam keadaan bersujud. Satu kali sujud 100 tahun dia menangis. Keluar air mata. Air mata membasahi bukit Serandik itu. Kemudian ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala pada demikian bukit itu. Daripada air matanya. Sebab air mata kena bukit itu belum. Ditumbuh akan Darsiti. Apa Darsiti ni tuan-tuan? Iaitu kayu manis. Belum duk menteri darah bulan gulai tu belum. Tak ada tu tak sedap. Dia kena borak. Kulit kayu manis. Belum. Mau tak ada tu boleh bergaduh kampung. Belum. Putih belum. Ada orang jenis kaki gulai. Hari-hari masak gulai. Dia boleh tahu dah. Gulai ni tak cukup sifat. Dia tahu dah. Ni mesti hang tak bubuh apa-apa. Dia tahu dah. Satu hari tuan-tuan. Bini dia letih dah masak gulai. Masak lemak. Kena cerai. Kena cerai. Sebab tak masak lemak punya dahsyat. Nampak ada kita tuan-tuan. Apa dia? Tumbuhlah di bukit Serandik itu. Akan Darsiti. Iaitu apa dia? Kulit kayu manis. Dan kurungful. Jangan jadi Piramli pula belum. Apa dia kurungful ini? Ya ini bunga cengkeh. Pengarang kitab kata belum, bukan saya kata. Belum nak bid'ah jangan bid'ah saya. Tak gitu kata bid'ah Nabi tak. Ni pengarang kitab abang belum oi. Saya sampaikan apa yang kita sebut ya. Dan dijadikan pada bukit itu burung paus, yakni burung merak. Belum teriak Nabi Adam tu boleh jadi pokok bunga cengkeh, boleh jadi kulit kayu manis, boleh ada burung merak. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, menangis orang soleh, menangis orang yang taat pada Allah, menangis orang yang ikhlas bertaubat. Tu kata ulama, bila mana Allah cinta kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah cinta pada kita, Allah berikan kesabaran yang tinggi kepada kita. Sabar tinggi belum? Sabar ni pula bukan boleh berlakon belum? Sabar ni akan dilalui dengan namanya ujian.
Makin banyak ujian, makin dia sabar dan redha balung weh. Bukan senang balung. Kadang-kadang kata Nabi SAW, ada beberapa benda yang kita boleh cakap tapi nak buat payah. Apa dia? Yang pertama, kita boleh cakap tentang sabar tapi kita payah nak bersabar. Hello? Jumpa orang kena sakit, jumpa orang kena musibah, jumpa orang kena apa-apa balung, Pak Lebih besar dia sabar banyak-banyak dah. Dia jawab, hang tak kena tak apa, cuba hang kena. Ni ayat paling menyakitkan balung weh. Nah, orang bagi suruh sabar, besar rahmat orang tu bunuh kita. Kalau nak buat kita, tu sabar mudah sebut nak buat payah. Yang kedua, kita mudah sebut khusyuk, cerita bab khusyuk boleh, tapi kita semayang tak pernah khusyuk. Masuk saya 2 kali 5 10. Halo. Mayang tak pernah khusyuk pada oi. Baru ni Tok Imam baca panjang. Hari Jumaat Tok Imam baca Sabbiha isma rabbikal a'la. Panjang. Sebelum nak jumpa Ibrahim wa Musa tu pun panjang. Kita pun Tok Imam baca panjang tak tahu nak buat apa dah oi. Dia reling satu masjid. Dia perhati habis satu masjid. Tiba-tiba depan saya tu ada satu orang budak. Dia pakai baju putih. Dalam baju putih tu baju sekolah. Baju sekolah tu pula di belakang tu dia tulis itu best 98. Best tahun 98. Di belakang baju tu tuan tu ada 40 nama. 40 tu selesai saya baca. Bukan kita belong, rupa kita. Belong. Yang syok dia boleh komplain pula tu. Nama macam orang dulu-dulu lagi tu. Belong. Oh jahat belong. Mudah sebut, khusyuk, nak buat payah. Belong. Siapa dalam masjid lah ni belum? Hak ramai malam ni belum? Siapa mayang khusyuk cuba angkat kaki. Sekok mendadak belum weh. Maksud saya 250. Nah, mau Tok Imam tu baca panjang sikit jengkreng kawan. Masa ni lah nak baca panjang lah. Jadi tak mahu. Kita semua tak kena. Kaki komplit. Orang yang tak ada, orang kata orang yang sentiasa bercakap-cakap ni tentang dia kerja komplit dia. Janganlah, semua tak kena belakang. Sebelum nak langkah kaki nak masuk masjid, tengok dia baca situ tabung tulis kutipan tabung untuk pentukar bumbung baru. Tukar lagi, komplain lagi belum oi. Dia tak boleh, dia je komplain. Nah, bukan dah tukar silap itu kapek dan lagi pusing you. Nak buat lagi tak? Komplain banyak. Tengok kawan tu pakai kain pelekat warna hijau, baju Melayu warna merah, kepiah warna putih, komplain. Semua tak kena belum oi. Nah. Masuk pula tengok orang kata Tok Imam. Lah, Tok Imam ni lah. Tak sedap komplain lagi. Semua tak kena. Nah. Malam ni dengar kuliah ustaz tu derah, komplain, semua komplain. Nak bak dah kita. Ni nak bak dah kita orang soleh dia bertaubat pada Allah ni tentang sampai tangisan air mata dia boleh menjadi saksi yang macam-macam. Bunga cegah kita duk makan hari ni, bunga kulit orang kata kulit kayu manis hak tentang duk mentega darah hari ni. Betul? Tu benda tu kita dah makan. Burung taus, burung merak yang warna-warni tu betul oi. Nak bak dah kita. Tu asbab dia. Dan minum segala burung-burung pada satu hari akan air mata Nabi Adam alaihi salam dan berkata segala burung meminum kami akan air laut, air darah dan air hujan dan tiada kami minum akan minuman terlebih manis daripada ini. Nah, ni bahasa kitab lama belum weh. Salah baca, pening belum. Nah, tambah pula kitab pula Indonesia pula belum lagi lingkup. Baru ni. Nah, baru ni ada satu orang Allah dia baca kitab lama. Nah, kawan tu tak ada nak prepare. Kitab ni belum ingat mudah jadi ustaz belum payah. Nak mengajar kalau nampak mudah main boleh sembang belum. Nak semak kitab tu berjam-jam. Mau tak semak belum cerah masa depan malam tu. Nah, kawan tu pun baca kitab lama dia pinjam kitab saya. Dia kitab dia hilang dia pinjam kitab saya pun bagilah. Kitab saya tu dobek lah. Tulis balik apa Tok Guru sebut tu saya tulis balik lah. Nah, tulis pula saya tulis Jawi lama. Kan Jawi baru. Nah, kawan salah baca. Dalam tu dia tulis apa dia? Maka haramlah akan orang kata maka diazab dan mendapat siksaan neraka kepada mereka yang meminum arak, minum tua. Lepas tu ada ayat yang saya sambung. Antara yang saya tulis Kak Tamim. Jawi lama lah betul. Bukan Jawi baru. Jawi lama.
Dia kata apa dia? Maka berdosalah siapa yang makan ketam hari ni. Selesai. Bukan ketam belum, ketum. No. Jawilah ma. Ketam pun boleh baca, ketum boleh baca. Semua boleh belaka. Tu kata bukan mudah nak jadi ustaz belum. Nak kena semak kitab. Lagi pula kalau bagi poin yang sama tentang cemuih, nak kena tukar poin pula. Payah belum. Payah tu jangan komplain. Ni tentang komplain ustaz pakai dreba, tentang komplain nak mengebat, bukan. Dia nak cari idea, dia nak cari ilham. Sebab apa? Nak dapat ilham tu bukan mudah. Tu nak bak lagi dah. Apa dia sebut? Kata burung ni kepada Nabi Adam alaihi salam, kami duk minum segala ayat dah. Ayat hujan, ayat laut, ayat parit. Contohlah. Kemudian kata burung ni, tiada manis seperti air yang kami minum sekarang. Lalu kata Nabi Adam alaihi salam dengan rasa sangka dia kata, hai burung, adakah engkau mempersenda aku? Yang ni apa dia? Hang ni kutuk aku lah bahasa kita. Ni terjemah dalam bahasa kita lah belum. Kemudian kata burung itu pada dia, dan sangka Adam bahawasanya segala burung itu mempersenda-senda akan dia. Maka sembah Nabi Adam, hai Tuhan aku, telah engkau kerasi atasku segala burung mempersenda-sendakan daku, sebab aku mengenakan maksiat akan dikau. Dah belum? Kadang-kadang ni belum, ustaz mai bercakap tuan-tuan kena satu-satu bab atas kepala kita, bukan sebab ustaz tu kenal kita. Ustaz tu tak kenal kita. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, saya kenal 2-3 orang belum. Hak lain aku tak kenal kita kau. Dah belum? Dan saya tak tahu dulu Pak Long buat maksiat apa ke, mengendak anak dara orang ke, duk bawa tak kira belum lah. Saya tak tahu. Tapi bila ustaz tu bercakap tentang satu bab berkaitan dosa ataupun bab apa-apa sekalipun terkena dengan kita, bukanlah ia mempersendakan kita. Seperti Nabi Adam tadi ya. Burung tu kata apa dia? Tiada kemanisan air yang kami pernah minum, melainkan air yang kami minum sekarang. Manis sungguh. Kata Nabi Adam, hang persenda aku ke? Lalu Nabi Adam sangka, ya Allah, mungkin disebabkan aku buat maksiat dekat hang hari itu, ya Allah, mereka persenda aku, wahai Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab apa dia? Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya, hai Adam, bahawasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lazat daripada air mata orang yang berdosa. Orang yang ayat teriak ni balong, ayat mata orang berdosa tu balong lazat. Balong jangan rasa pula masin. Balong yang kata lazat daripada dia rasa ketenangan balong. Rasa lain macam bila Pak Long menangis, merintih, teriak keluar air mata ni balong, dia rasa lapang dada. Tu nak mengadu, jangan mengadu dengan manusia, mengadu dengan Allah. Kita mengadu dengan manusia. Lah ni orang kurang mengadu dengan manusia, orang mengadu dengan Facebooki pula. Tolong, TikTok. Lah semua tak kena belaka belum weh. Kawan tu menikah 2, kita kena getah. Betul. Abang Tesla menikah 2, kita kena belum. Kali dengan saya lingkup. Belum. Bukan kita belum. Belum. Nak bang dah kita. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala. Kawan tu buat konten, peluk cium bini, minta izin bini nak nikah lain. Tuan-tuan komplain. Bukan tuan-tuan, bini tuan-tuan. Tuan-tuan payahlah, bini tuan-tuan tu. Komplain. Apa ni dia buat zolim dekat bini hang. Bini hang cukup bagus, duk teriak nak kahwin buat apa lain. Macam-macam lah belum. Kawan ni keluar pula fatwa baru. Isteri pertama dihargai, isteri kedua dicintai. Semua gentam dia. Kaki hit orang kata manusia yang suka menghentam orang, rupanya hati dia tak pernah tenang. Sebab apa? Suka mencari salah orang. Tu ulama sebut belum weh. Tu tuan-tuan tengok orang soleh, jiwa dia pun tenang. Kembali pada Allah pun tenang, dekat dengan Allah lagi mereka tenang. Sebab apa? Semua mengharapkan redha daripada Allah. Kawan tu buat konten minta izin nikah lain, tuan-tuan komen macam-macam. Kalau kawan tu pergi nikah lain, tak habaq kat bini dia, tuan-tuan komen kata dia celaka, zolim, semua tak kena belakang. Ni manusia belum. Nak cari yang sempurna, memang tak ada sempurna. Melainkan baginda Nabi SAW. Kita ni darah mana sangat belum oi. Dosa berkandak belum oi. Dosa berkandak, kan nak dosa kita. Masuk saya, tapi saya dengan tuan-tuan, saya sedikit, tuan-tuan banyak. Belum. Tak jek diri siapa nak jek belum oi. Tu. Kata Allah Ta'ala, aku tak bersenda Aku nak abang mai. Ayat mata orang yang bertaubat
lebih lazat daripada segala ayat-ayat yang lain. Tahu ayat belum? Orang Puchong panggil apa? Tu balik tu. Tak cik Datuk balik orang kampung dia tu. Datuk pilih bahasa saya saya jawab pula orang kampung kami panggil water. Nak belum? Jangan dia buat pasal. Hadirin hadirat. Datuk pun cakap balik tu. Ni mesti tengok Sanusi banyak. Nak belum? Contoh. Nak belum? Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Taala. Tu nak apa pada kita belum? Dan keluar kampung bayar lah belum. Betul. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Taala. Lazat. Teriak duk seorang-seorang baloi, bukan teriak tangkap gambar selfie dan teriak mampu kawan, bukan. Yang kata teriak ni merintih pada Allah 2-3 pagi ataupun lepas mayang duk sat merintih keluar setitik 2 pun tak apa. Ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Selama ni aku buat amal ibadat bukan kerana Engkau ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Itu yang Allah Taala sebut. Kalau kita buat amal ibadat kerana Allah, pasti Allah Taala akan bantu kita. Tapi kalau kita tak buat kerana Allah suruh kita cari makhluk minta syafaat pada dia belum? Satu. Tu kata amalan orang yang Allah Taala sayang pada dia. Yang keempat tu belum. Saya nak sebut yang kedua, tanda Allah sayang dan cinta kepada kita, Allah jadikan kita orang yang tawaduk, rendah hati. Sentiasa nampak orang lain mulia. Kita pandang orang lain mulia, kita rasa diri kita hina. Orang lain pula pandang kita mulia, mereka rasa diri mereka hina. Sebab apa? Allah buka pandangan orang itu untuk melihat kita mulia belum? Ni orang jek kita sikit, kita rasa kembang. Umur rajin lepas mayang isyak, buat bak dia isyak sampai 8. Baru hantar sampai aku. Cerah ke depan. Cerah. Bukan tak ada belum dah. Nampak pada kita lah. Jadi sekadar tu sahabat tuan-tuan, nampak pada kita adab bertaubat, jaga menyesal dengan hati, istighfar dengan lidah, berazam tidak kembali lagi. Kemudian berazam anggota badan tidak melakukan maksiat tersebut tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu saja tuan-tuan. Ngaji lama-lama kali masuk syurga apa belum lambat ini. Lainlah tuan-tuan mengaji sampai pukul 11 keluar pintu syurga tunggu depan tu. Tak lagi belum lambat. Saya dengan tuan-tuan mungkin saya masuk dulu, tuan-tuan lambat lagi. Dicukuplah kadang tu baca belum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.